Ada kepak boleh terbang, ada insang boleh menyelam. Hebat otak, ilmu disumbang. Bak pelita menyinar malam. Adik bermain bersama Hamka, main bernama Permainan Gasing. Helanggah merentas Selat Melaka, mencari tarikan pelancong asing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam program Bioskop Bernaba. Seperti biasa bersama saya Ana Zulkifli. Teruskan sehingga ke akhir siaran. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan, pandangan atau maklum balas, anda boleh emailkan kepada kami di bioskopbernama@gmail.com. Yang mana hebat tu boleh terbang tinggi dan meluncur jauh. Begitulah nada bangga Presiden Pecinta Alam Malaysia atau MNS, Profesor Dr. Ahmad Ismail ketika menceritakan penghijrahan burung pemangsa atau raptor yang merentasi Selat Melaka di Tanjung Tuan Melaka menuju ke hemisfera utara. Penghijrahan burung pemangsa dari selatan ke hemisfera utara sejak awal Mac hingga pertengahan April tahun ini melibatkan 20,000 ekor burung terdiri daripada 4 spesies utama helang. Antara burung pemangsa yang sering singgah di Selat Melaka termasuklah helang lebah atau nama saintifiknya Oriental Honey Buzzard, helang baza berjambul atau Black Baza, helang sewah atau Japanese Sparrowhawk, alap-alap Cina dan helang merah. Pada musim sejuk di hemisfera utara, ketika sumber makanan dalam kawasan pembiakan menurun, burung pemangsa berkenaan akan berhijrah ke kawasan yang lebih panas di sebelah selatan hemisfera kerana makanan lebih mudah didapati. Ikuti paparan visual yang telah kami sediakan ini. Yang mana hebat tu dia naik tinggi lah. Bila tinggi tu dia boleh luncur jauh. Saya Ahmad Ismail, Presiden Persatuan Pecinta Alam Malaysia atau lebih dikenali sebagai Malaysia Nature Society. Hari ini kita melihat di Tanjung Tuan ini, terutama di kawasan Rumah Api, pengejaran burung-burung raptors ini, burung pemangsa daripada selatan ke utara hemisfera. Kita melihat burung pemangsa ini daripada Pulau Rupat melintasi Selat Melaka, melintasi Tanjung Tuan untuk mereka ke utara hemisfera. So kita ada 4 spesies utama, iaitu helang lebah, iaitu Oriental Honey Buzzard, helang baza berjambul, Black Baza, helang sewah, Japanese Sparrowhawk, alap-alap Cina atau Chinese Goshawk, helang merah Brahminy kite dan Brahminy kite ni ada locals, dia Brahminy kite, dan helang siput ni dia adalah tempatan, helang siput dan helang merah tadi dia adalah tempatan. So 4 spesies utama yang saya sebut awal tadi itu adalah spesies yang dominan lah, yang utama, yang banyak sekali kita lihat Oriental Honey Buzzard. Pengejaran burung ini sebenarnya memberi petunjuk kepada kita akan kesihatan ekosistem, atau kesihatan alam sekitar yang di mana tempat kita tinggal. Kita ada hutan simpan ini penting kerana mereka terbang memerlukan tenaga haba. Jadi burung akan naik ke atas, circle, pusing-pusing, lepas tu dia akan glide, dia akan meluncur mencari satu tema baru untuk mereka naik lagi dan berterusan. Dengan adanya teknologi terkini, teleskop, satelit dan sistem pengecaman, kita boleh cam individu burung tu dan kita boleh tanda dia supaya di mana lagi kita nampak. Katakanlah kita cam di Rupat, adakah dia melintasi Tanjung Tuan. Itu teknologi baru yang kita patut perkenalkan.
marilah bersama-sama MNS cuba kita binakan satu semangat baru, cintakan alam semula, jadi melindunginya, memeliharanya dan menguruskan habitat mereka. Tahukah anda rama-rama spesies Idealensis yang mempunyai kepompong unik yang berwarna keemasan dan cantik mampu melakukan penerbangan ulang-alik dari Melaka ke Kuala Lumpur sebanyak 44 kali dalam tempoh hayatnya 14 hari? Idealensis bukan sahaja spesies rama-rama yang terbesar di Malaysia. Malah, ia merupakan spesies rama-rama yang terbesar dalam kelasnya sendiri di seluruh dunia. Bagaimanapun, rama-rama bersayap hitam berbintik putih dari keluarga Danaidae yang terkenal dengan penerbangan seperti sekeping kertas tisu terapung di udara hanya terdapat di Taman Rama-Rama dan Reptilia di Air Keruh Melaka. Bakal lenyap berikutan kajian mengenainya sejak 16 tahun terpaksa dihentikan. Ingin ketahui lebih lanjut? Ikuti paparan yang telah kru kami sediakan ini. Alam tidak berhenti untuk menguji kesabaran dan keyakinan kita kerana dia hanya akan memberi penghargaan kepada mereka yang layak. Nama saya Gerard Wong. Saya adalah Managing Director Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka. Spesies Rama-Rama Idealensis terdapat di Malaysia dan dia juga boleh dijumpai di sebahagian Thailand dan Indonesia. So, spesies rama-rama ini adalah antara jenis rama-rama yang terbesar di negara kita dan di dalam family Danaidae, dia adalah rama-rama yang terbesar dalam kelas itu di seluruh dunia. Kali pertama saya menemui rama-rama Idealensis beberapa hari sebelum pembukaan rasmi Taman Rama-Rama dan Reptilia kepada umum pada 1 Februari 1991. Masa itu umur saya baru 14 tahun. Rama-rama itu seakan-akan rama-rama mainan yang dibuat secara artificial sebab tumpuk-tumpuk hitam yang bulat yang unik pada kepak dia yang putih kelabuan. Kali kedua saya jumpa Idealensis adalah 10 tahun kemudian. Masa itu saya dah 24 tahun lah. Itu kali pertama saya nampak seekor rama-rama Idealensis yang besar dan liar berterbangan di sebalik langit yang biru. So, keadaan sangat menakjubkan, cara penerbangannya yang perlahan, seakan-akan sekeping tisu yang terapung di udara. Dia menjadikan senario pada hari itu sangat-sangat istimewa kepada saya. Saya seakan-akan boleh dengar rama-rama itu berkata, Gerard, you are the butterfly guardian. So, saya berjanji pada diri saya pada masa itu, rama-rama ini harus dibiarkan di sanctuary ini dan saya nak semua warga Malaysia boleh nampak dengan mata sendiri rama-rama ini berterbangan di depan mereka. Untuk bilangan ulat beluncas yang banyak, kita memerlukan pokok perumah yang begitu banyak percubaan demi percubaan, kegagalan demi kegagalan. Sampailah beberapa tahun kemudian, pada tahun 2017, kita mempunyai pokok perumah yang cukup untuk memulakan pembiakan dengan skala kecil ulat beluncas Idealensis ini. Rama-rama Idealensis cantik pada keseluruhannya, termasuklah telur, ulat beluncas, kepompong sehinggalah menjadi seekor rama-rama. Dalam telur,
Idealicious memulakan 5 hari untuk telur menetas, kemudian akan menjadi ulat beluncas. Dalam ulat beluncas, dia akan mengambil masa lebih kurang 13 hari. Dia akan makan dan makan dan makan. Dan lepas 13 hari, dia akan menjadi kepompong yang berwarna emas. Kepompong tu sangat-sangat cantik. Dan lepas 12 hari, pada saat-saat sebelum kepompong tu pecah dan menjadi rama-rama, kepompong tu akan menjadi gelap dan hari kemudiannya dia akan keluar seekor rama-rama yang cantik. Rama-rama Idealicious boleh hidup lebih kurang 14 hari. Kenapa Idealicious adalah sangat berkurangan di alam sekitar kita? Sebab pokok perumah dia yang lemah, ulat beluncas dia yang lemah, dan cara penembangan Idealicious yang juga lambat dan lemah menjadikan dia seringkali dijadikan target untuk pemangsa yang lain. Rama-rama Idealicious adalah kebanggaan Malaysia. Saya menyeru semua orang untuk membantu kita bagi menjayakan projek konservasi rama-rama Idealicious. Pergi ke taman bersama teman, Taman Rama-Rama dan Reptilia, tempat pilihan menjaga alam sekitar menjadi amalan agar tidak berlaku pencemaran. Pergi menyelam di dalam laut, menyelam hingga ke Selat Melaka. Bersama kita menjaga hidupan darat dan laut agar khazanah negara terpelihara. Harap anda semua terhibur dengan paparan yang kami sediakan pada minggu ini. Program Bioskop Bernama telah sampai ke penghujung rancangan. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang maklum balas, cadangan atau idea yang ingin dilontarkan kepada kami, bolehlah email di bioskopbernama@gmail.com. Semoga apa yang kami paparkan kepada anda pada minggu ini dapat memberi idea, inspirasi dan rujukan buat anda. Saya Ana Zulkifli, signing out.